Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Zul. Dan saya Syekh Izzati. Kami berdua bertugas di Sekolah Kebangsaan Bukit Kalam, wilayah Persekutuan Labuan. Bersempena dengan Hari Guru tahun 2020, jadi kami akan buat satu video khas berkaitan dengan pengalaman kita sepanjang kita menjadi guru. Okey, sebelum tu apa tema Hari Guru tahun ni? Berguru demi ilmu. Bina generasi baharu. Nah, Yes, betul. Jadi sempena Hari Guru ni kami ingin berkongsi kisah-kisah pengalaman kami lah sebagai guru yang cuma baru beberapa tahun berkhidmat. Jadinya topik pada hari ini adalah yang tidak dijangka. Okey. Kisahnya, jadi kisah ni kira macam apalah bila kami masuk ke dunia perguruan sebagai guru yang dilantik yang sah. Okey. Yang sah sebagai seorang guru. Apa yang kami hadapi yang kami tidak expect pun. Apa benda yang tiada dalam bayangan kita waktu kita belajar di IPG sampai waktu mengajar tu kita tidak ada bayangan pun. Benda tu akan berlaku dalam kehidupan kita sebagai seorang guru. Okey, yang pertama untuk saya, posting di sekolah pedalaman. Jadi bila saya sampai sekolah tu, saya terus dapat jadual. Saya datang lambat 2 minggu untuk melapor diri untuk ke sekolah tu. Jadi terus dapat jadual. Keluar jadual terus Cik Zulkifli ada 30 masa, ada 20 masa bahasa Inggeris. Okey, saya option pengajian sosial. Pengajian sosial sekolah rendah sepatutnya keluar mengajar kajian tempatan dan juga pendidikan civic. Tapi pada tahun tersebut 2015 saat itu sudah dimansuhkan dan kami sepatutnya mengajar subjek sejarah. Okey. Kemudian dengan minor PJ. Kita semua second tu BM. Time BM kuat ni. baru BM PJ. Okey. Jadinya bila sampai itu dia terus bagi subjek bahasa Inggeris. Oh, kami fikir yang datang ni BI. Padahal sepatutnya lah kita fikir sekolah sudah dapat surat penempatan tu duluan kan, salinan dia kita expect orang tahu lah kita punya option, tapi bisa beli BI. Dia selain cikgu baru saya pun bagi anggap. sebab kebanyakannya kita tidak ada expectation yang kalau kita posting kita akan mengajar subjek yang berbeda kan. Memang kita rasa bila kita posting kita akan ajar apa yang ada dalam sijil kita, apa yang kita belajar 5 tahun setengah. Tetapi saya rasa memang almost everyone yang akan dapat ajar. Sangat confirm tidak, jarang lah Jangan dapat option. Terutama Pasti kalau dia option akan- anda option yang biasanya banyak, anda akan terpaksa cover subjek option yang limited. Dan Betul. saya kena bahasa Inggeris. Maksud tu bahasa Inggeris dan bahasa Inggeris dan matematik. Jujurnya saya dah minat matematik, tapi terpaksa ajar. Matematik tahun 2 dengan bahasa Inggeris tahun 3 rasanya kalau tidak silap. Satu semua tahap 1. Kejutan pertama sudahlah kena mengajar bahasa Inggeris. Okey, bolehlah mengajar bahasa Inggeris. So adalah basic mengajar bahasa sebab ada minor bahasa Melayu. Tapi yang kedua tu kena ajar matematik. kena ajar matematik. Lepas tu yang ketiga pula kena ajar tahap 1. Okey, subjek saya pengajian sosial pendidikan rendah ni dulu kajian tempatan dengan PSK ni ada di tahap 2 aja. Jadi sepanjang praktikal tu tahap 2 aja. Ada tahap 2 aja. Jadi bila terpaksa belajar tahap 1, okey, satu lagi orang akan cakap, alah, apalah bezanya tahap 1, tahap 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6. Okey, dia punya beza tu macam ni. Okey. Beza sangat sebenarnya. Tapi satu saya kena jadi guru kelas tahun 1, itu tahun kedua mengajar lah. So saya mau pergi tandas. Dan saya pun cakap, tak boleh, baru cari adkan, kenapa mau pergi tandas lagi? Mulai tahun 1 ni. Jadi bila dia ni tiba-tiba, cikgu, sini kencing. Dia kencing dalam kelas, guys. Ya, So, sebab kalau murid kencing dalam seluar, sepatutnya cikgu itulah yang akan bukan seluar dia mop lantai itu, bukan kerja cleaner sepatutnya, tapi tipsnya berbaik-baiklah dengan kakak cleaner. So jadilah kepada kita punya poin nombor 2, iaitu kalau jadi cikgu bukan setakat jadi cikgu, tapi kita juga boleh jadi ibu dorang, Sangat. mama ibu dorang, bapa dorang, dorang punya penjaga, dorang punya bibi macam tu. Sebab kita dah dapat ada expectation kan budak-budak ni macam kau cerita tadi, dorang terkencing dalam seluar. Bukan, kita tidak ada pembantu yang boleh suruh ibu orang lain, pembantu guru yang bersihkan dorang. Kita sendiri sebenarnya yang akan bawa dorang pergi tandas dan bersihkan dorang punya apa yang dorang kotor. Kalau macam kita bernasib baik, okey, memang silaturahim dengan kakak-kakak pembersihan sekolah,
kakak cleaner tu bagus. Diorang kan datang lah, tak apalah cikgu, saya tolong bersihkan, saya tolong tukar seluar. Itu berlaku di sekolah saya, jadi saya tak perlulah urus budak tu dari A sampai Z, beruntunglah juga. Tapi hakikatnya sebenarnya itu bukan kerja kakak cleaner tu pun. Diorang tolong je untuk kita. Cikgu bukan setakat mengajar sahaja. Yes, bukan sekadar mengajar. Kita ada buat benda yang macam kita latih murid. Kita latih murid untuk pertandingan, kita jadi jurulatih. Kita mengiring murid. Kita mengiring murid. Lepas tu kita kadang-kadang diberikan jawatan-jawatan berkaitan pentadbiran di sekolah. Macam saya sekarang pegang jawatan sebagai guru penyaras bestari. Selama ni tak pernah ada pun, tak pernah berkesah. Memanglah kita tahu, memanglah kita macam generasi muda ni yang kira tech savvy lah juga kan, untuk sekadar menggunakan telefon bimbit, menggunakan handphone, menggunakan laptop, komputer dan sebagainya. Tapi kita bukanlah dilatih ataupun berijazah dalam bidang tu. Tapi the expectation bila kau masuk sekolah dan kau dilatih jadi guru ICT atau GPB, orang akan anggap kau lah orang paling pakar di sekolah tu untuk kan, dia berlaku di mana-mana, sekolah besar kah, sekolah kecil kah, sekolah mana kah, sekolah kampung kah. Kalau saya perasan pelantikan jawatan-jawatan tugas-tugas satu, dia bukannya berdasarkan mostly orang bagi sebab mungkin sama ada kita guru baru ataupun sebab kita guru muda kita dapat jawatan tu. Tapi kita dah dipilih berdasarkan kemahiran kita yang macam kau memang boleh kah buat benda tu. Kita dapat jawatan tu, tidak. Dia macam berdasarkan keperluan lah juga kan, kiranya keperluan kosongan. Memang dah logik lah untuk mengharap kita mungkin mendapat guru yang ada ijazah sains komputer, guru yang ada ijazah, kecuali dia guru KPLI atau di PLI, tapi itu pun limited lah kan sekarang kan. Kecuali guru-guru di PLI, KPLI yang memang sudah ada degree dalam bidang tu, kemudian mohon masuk untuk jadi cikgu, ambil diploma perguruan. Memang mereka akan ada basic tu, tapi tidak semua guru. Biasanya ini bangsa guru-guru muda, dan dia macam aku tech savvy, aku pandai buat benda tu, tapi untuk aku je. Kadang-kadang dia macam tu. Dia macam bila orang tanya kan, kau pun macam ya apa buat ya handphone orang. Kalau handphone aku boleh lah. Boleh kita kalau dia rosak pun handphone sendiri kan. Tapi kalau kita libatkan laptop orang lain, macam printer orang lain, dia macam lepas tu dia macam kadang-kadang kan orang punya expectation kita tahu buat printer, kita tahu buat komputer, kita tahu buat laptop. Kenapa LCD ni tidak menyala? Semua benda tu macam macam tu. Jadi kadang-kadang ini contohlah, saya kira macam jawatan yang kita tidak expect ada di zaman belajar dulu, dan kita dia larilah sedikit daripada kemahiran mengajar, kemahiran yang macam mengajar dalam kelas kan. Walaupun sebenarnya bila kita jadi guru ICT, kebanyakannya kita cuma perlu galakkan orang untuk menggunakan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tapi untuk membolehkan dua ini berlaku, kita perlu ada peralatan, kita perlu ada pengetahuan menggunakan peralatan, dan semua itu orang berharap kita yang buat, kan? Jadi macam kau pernah rasa kita jadi guru ICT kan di sekolah kecil ini, jadi macam di mana ada orang suruh pasang-pasang PC, sedangkan kau punya kau dah tahu pun pasang PC tapi tapi kau pegang jawatan tu. Pasal kau duduk baca lah manual. Kau kena belajar sendirilah. Lepas tu itu boleh bagi kau macam kalau kau dapat jawatan mengurus Excel, mengurus buku teks, dapat jawatan pusat sumber macam tu. Itu jawatan-jawatan yang kau kena belajar sendiri. Kadang-kadang kau perlu kalau macam ni. Kalau dulu sekolah kecil mungkin juga memantau ni kontraktor pembersihan. Ya betul-betul. Ada yang kita kena bagi marka, kita yang sign benda tu. Jadi kita kena tahu juga apa yang kontraktor pembersihan ni perlu bagi dengan sekolah, apa yang dorang tak perlu bagi dengan sekolah, apa yang kita perlu tahu cukup ke tak cukup yang dorang bagi tu. Jadi sebagai guru kadang-kadang kita kena bacalah juga, ambillah juga salinan kontrak dorang tu, bukalah, bacalah spek kerja dorang. Jadi dia macam wah, cikgu kan dia pula macam undang-undang lah pula, feeling kan. Jadi benda tu macam unexpected lah. Jadi kira-kira itu sajalah perkongsian yang kami dapat kongsikan sebagai kiranya guru baru lah. Saya pun baru masuk tahun ke-6 mengajar. Ya, macam kalau di sekolah masih dicari-cari lagi lah. So apa yang kami cakap ni berdasarkan pengalaman kami yang sangat-sangat singkat. Memang masih itulah yang perlu dihadap. Kadang-kadang macam kena willing untuk belajar benda baru,
Janganlah macam, saya dah tahu ni macam mana mau buat. Jadi kau rasa confirm lah cikgu senior tu judge kau. Confirm. Cikgu kami dah belajar ni dulu di maktab. Memang kena ready. Memang kalau kau tak kena hina depan-depan, kena aku tunggu kau di pantry. Kau kena sedia bila kau posting ataupun jadi cikgu. It's not about mengajar saja. Bukannya mengajar semata-mata, sebab dunia pendidikan ini sebenarnya sangatlah besar. Sekian. Terima kasih dan selamat Hari Guru semua. Selamat Hari Guru.